Okey, lambat tak. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, jadi kita sambung terus dengan apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan gangguan kepada koordinasi badan. Okey, pada minggu sebelum cuti sekolah tu, okey, awak telah dikenalkan dengan kelenjar-kelenjar yang terlibat dalam penghasilan hormon pada badan manusia. Okey, jadi ada enam kelenjar yang utama. Okey, dan kelenjar ini menghasilkan hormon-hormon yang penting dalam badan lah. Okey, jadi antara udah. Jadi awak juga telah belajar. Udah. Biarkan dia udah. Awak juga dah belajar apakah kesan berlebihan ataupun kesan kekurangan hormon-hormon yang kita dah bincangkan. Okey, jadi kan? Sekejap. Okey, jadi hormon-hormon ni dia akan menyebabkan sama ada berlaku perkara yang akan memberikan kesan positif ataupun kesan negatif lah kepada badan kita, bergantung kepada berapa banyak kandungan hormon tu yang ada dalam badan. Okey, jadi kan sekarang ni yang awak akan belajar hari ni adalah apakah benda-benda yang boleh mengganggu kepada perjalanan koordinasi badan, yang mana koordinasi badan kita sebenarnya juga dipengaruhi oleh hormon tu. Jadi apa perkara yang boleh mengganggu kita punya keseimbangan, kita punya koordinasi, maksudnya kita nak mengawal atur kita punya perkara yang berlaku dalam kita punya badan ni. Okey, apa benda yang boleh mengganggu tu. Jadi hari ni awak akan kita punya objektif pembelajaran kita hari ni adalah untuk mengetahui apakah jenis-jenis gangguan dan kemudian apakah kesan-kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada badan kita, ataupun kesan penggunaan dadah dan alkohol ni kepada koordinasi badan kita. Apa yang akan berlaku? Apakah kesan negatif dia lah. Okey. Jadi kita mulakan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi badan. Jadi ada banyak faktor lah. Okay, salah satunya adalah pengambilan dadah di luar kawalan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan di luar kawalan? Ini ya. Dadah ni sebenarnya adalah perkara yang dibolehkan, yang dibenarkan, tapi dalam kuantiti yang sedikit dan mesti di bawah penyeliaan ahli farmasi, di bawah penyeliaan doktor. Maksudnya dalam ubat kita memang ada dadah, tapi dia bukanlah dadah pada dos yang tinggi dan dia tidak pula mendatangkan keburukan. Malah kan badan kita perlukan dadah tu untuk slow down, untuk memperlahankan kesan-kesan penyakit yang kita dapat. Okey, ataupun contoh paling mudah, penggunaan dadah di bawah seliaan Dr. Bius. Jadi untuk buat pembedahan, pesakit perlu dipengsankan, perlu dibius, perlu dipengsankan, tapi tidaklah sampai menyebabkan kematian kepada pesakit yang hendak dibedah. Jadi bahan apa yang kita gunakan, bahan apa yang doktor gunakan untuk pengsankan pesakit? Dadah lah. Cumanya dia ni di dalam kawalan. Jadi kan dadah yang di luar kawalan akan mendatangkan kesan yang sebaliknya. Dia ni akan menyebabkan mengganggu koordinasi badan kita. Okay, jadi macam mana dadah ni boleh mengganggu? Okay. Dadah ni dia adalah satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron saraf dengan cara melambatkan pergerakan impuls di dalam neuron. Okey, contoh cikgu sendiri bedah untuk cikgu bersalin semua melalui cara pembedahan. Jadi kenapa yang berlaku? Doktor akan inject dadah di bahagian tulang belakang cikgu ni dan selepas seberapa saat cikgu punya bahagian pusat ke bawah ke kaki dah tak dapat rasa dah sakit ke doktor bedah perahim kan nak keluarkan baby dah tak rasa sakit. Kenapa? Impuls sakit tu, pergerakan maklumat sakit dalam saraf tu, dalam neuron tu tak dapat sampai ke tulang belakang ataupun otak untuk ditafsirkan. Jadi sepanjang proses mengeluarkan bayi daripada rahim ibu tu, memang ibu tu tak akan rasa sakit lah.
Dia melambatkan impuls ataupun maklumat yang berada dalam neuron tu, dalam saraf tu. Jadi tak sampai ke saraf tunjang dan tak sampai ke otak untuk ditafsirkan sebagai rasa sakit. Okey. Dadah mengganggu koordinasi badan dan menyebabkan ketagihan. Mengganggu koordinasi badan dan menyebabkan ketagihan. Ini adalah bila di dalam dos yang di luar kawalan. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh ubat-ubatan yang ada yang mengandungi kandungan dadah di dalamnya, tapi di dalam kawalan, di dalam nilai yang dibenarkan, di dalam nilai yang telah dikaji. Okey ya. Jadi ada beberapa jenis dadah. Okey, untuk peringkat kita ni ada 4 jenis dadah. Jadi 4 jenis dadah ni memberikan kesan yang berbeza lah. Okey. Jadi dia boleh datangkan kesan baik dan kesan buruk, bergantung pada cara kita gunakan. Okey. Jadi dadah boleh digunakan untuk mengganti penyakit, contohnya morfin nak bagi pengsan, nak bagi tak nak rasa sakit macam cikgu tu kan. Macam cikgu di bedah dadah yang digunakan, kalau tak silap cikgu lah, adalah morfin. Jadi memang tak rasa sakit lah, bermula dari pinggang ke hujung jari kaki tu memang tak rasa sakit. Doktor bedah, keluarkan bayi, jahit lapisan perut kan, lapisan rahim tu satu demi satu lapisan, kita tak rasa apa. Only after the operation done hanya selepas pembedahan tu selesai, after 1 hour, after 2 hours baru kita mula rasa sakit. Tapi pada masa tu kesemuanya telah selesai lah. Semua lapisan rahim telah dijahit dan kita rasa sakit, tapi we still have to move on. Kita mesti kena bergerak. We still have to move lah. Kita semua bergerak supaya kita punya peredaran darah akan kembali ke aliran yang normal balik. Okey. Dan steroid. Steroid ni adalah ubat yang glamour lah. Ubat yang glamour digunakan kalau tak salah cikgu dia ni adalah untuk mengatasi banyak masalah yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saraf, penyakit-penyakit yang berkaitan dengan antibody juga. Kemudian sesetengah jenis ubatan sintetik, ubatan yang direka dalam makmal juga kadang-kadang mengandungi steroid. Okay, morfin dan steroid perlu diambil di bawah pengawasan doktor. Okay, jadi ada 4 jenis dadah dan kita tengok apakah kesan-kesannya. Okay, dadah yang pertama adalah sebagai dadah penenang. Okay, kenapa dipanggil sebagai dadah penenang? Sebab dia ni menghalang atau melambatkan pergerakan impuls darah yang koordinasi badan. Dia menghalang atau melambatkan. Jadi apa yang berlaku adalah pengguna akan merasa mengantuk dan jadi relax, kurang cemas. Okay, dan dia ni juga bergantung kepada dos lah. Semakin banyak dos yang diambil, semakin relax dia, semakin tenang dia, semakin mengantuk. Contohnya adalah barbiturat dan alkohol. Ya, dia menghalang atau melambatkan pergerakan impuls. Menghalang, sama ada dia halang stop atau dilambatkan. Okay, dia slow down. Okay, dadah kedua adalah perangsang. Mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Okey, terbalik dengan penenang. Penenang ni nak bagi relax, tapi untuk perangsang dia nak bagi cepat. Jadi pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Ini juga bergantung kepada dos yang diambil lah. Contoh adalah amfetamin dan metafetamin. Jadi kan penagih dadah driver pemandu yang terpaksa memandu dalam jangka masa yang panjang, yang lama, yang kena travel, kebanyakannya akan ambil dadah jenis perangsang lah. Okey, dia akan ambil dadah jenis perangsang supaya dia punya mata tak mengantuk, supaya dia boleh buat kerja tu dalam keadaan dia bertenaga. Padahal tenaga tu sebenarnya datang daripada saraf yang tidak rehat lah. Saraf tidak rehat, macam ayat cikgu kan. Sebenarnya dia rasa tak mengantuk tu adalah kerana impuls ataupun maklumat yang diterima tu bergerak dengan cepat. Jadi dia tak mengantuk. Dia tak sempat pun nak proses rasa mengantuk tu. Walaupun badan dia letih, tapi disebabkan saraf dia tidak mentafsir itu sebagai perkara mengantuk, maka dia hilang rasa mengantuk. So dia bolehlah drive lori, contoh kalau pemandu lori lah, ataupun driver yang elit ni. So dia memang tak boleh mengantuk bila dia nak bawa kereta. Contoh pemandu lori, most of the lori, kebanyakan pemandu lori terpaksa memandu di waktu malam.
Terutamanya pemandu lori yang bawa kontainer yang 60 tan, 20 tan tu kan. Dia orang tak boleh memandu waktu tu siang sebab dia mengganggu aliran trafik jalan raya yang yang orang awam lalu. Jadi dia kena bawa lori pada waktu malam kerana secara logiknya pada waktu malam adalah waktu kenderaan berkurang lah di jalan raya sebab orang tidur kan, balik rehat untuk tidur. Jadi bila dia orang ni memandu dalam keadaan yang gelap, sebenarnya keadaan gelap ni merangsang mata kita supaya mengantuk. Jadi dia orang ni memandu lori yang travel jauh-jauh ni contoh daripada Sabah nak pergi Sarawak. Ada ke? Tak adalah. Mungkin daripada KK nak ke Tawau. Mengikut jalan belakang Pekalabakan pula kan. So dia ni terpaksa ambil dadah lah supaya mata dia tak mengantuk. Dan seterusnya dia boleh fokus kepada dia punya pemanduan. Okey. Semakin banyak dia ambil semakin tidak mengantuk lah. Walau bagaimanapun dia ada kesan ketagihan lah. Itu kena ingat. Jadi begitulah. Nak salahkan keadaan sekeliling pun tak boleh sebab keadaan sekeliling lah yang menyebabkan perkara itu berlaku. Okey, kemudian jenis dadah yang ketiga adalah inhalant. Inhalant adalah sejenis bahan kimia yang boleh disedut melalui pernafasan. Maksudnya tak perlu disuntik, tak perlu ditelan lah. Okey, disedut melalui pernafasan, menyebabkan halusinasi, menyebabkan dia berimajinasi. Dia tak boleh, apa benda yang dia rasa dia teringin akan terpancar di otak dia, di minda dia, di fikiran dia. Jadi dia berangan-angan lah. Ini akan merosakkan otak, paru-paru dan ginjal sebab bahan kimia yang disedut melalui pernafasan akan directly masuk into your blood circulation, akan masuk ke dalam aliran darah dan aliran darah ni akan pergi ke bahagian otak, paru-paru dan ginjal. Otak, paru-paru dan ginjal ni, ketiga-tiga organ ni dia ada satu lapisan yang sangat nipis. Lapisan nipis supaya untuk mempercepatkan pergerakan oksigen melintasi dia. Tapi disebabkan inhalant dadah jenis inhalant ni disedut sekali, maka dia pun akan melalui sekali otak, paru-paru dan ginjal ni. Okay, contoh dadah inhalant adalah pelarut dan bahan gas. Okay, pelarut ni gam. Orang akan cakap hisap gam kayu tu kan. Jadi gam kayu tu yang kuat tu dalam dia ada pelarut. Bahan yang boleh melarutkan bahan dalam tu dan dia kekal dalam bentuk cecair dan boleh disapu kan. Kita ambil gam kita guna kan. Jadi bahan tu pelarut dan bahan gas ni adalah contohlah kepada dadah jenis inhalant. Okay, last adalah dadah jenis halusinogen. Okay, halusinogen ni kalau tengok lebih kurang saja macam inhalant ni. Cuma inhalant ni disedut melalui pernafasan. Halusinogen ni pula diambil dalam bentuk pil lah. Okey, halusinogen mengubah laluan impuls dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menyebabkan khayal lah. Dia rangai-rangai menjejaskan persepsi. Dia tak boleh berfikir dengan cara yang logik, dengan cara yang betul. Menjejaskan koordinasi otak. Jalan sengit-bengit, jalan tak betul. Dia jadi macam otak dia tak boleh berfungsi dengan baik. Tangan. Angah, hadir tangan. Kemudian menyebabkan terdengar suara-suara yang dan terlihat objek tak wujud. Dia berangan. Contoh adalah ketamin dan LSD. LSD ni adalah diethylamida acid lysergic. Okay, jadi empat jenis dadah ni mendatangkan keburukan mengikut jenis dia dan menyebabkan ketagihan. Dia menyebabkan ketagihan. Jadi inilah 4 jenis dadah yang perlu diketahui. Okey. Jadi macam mana benda tu boleh terjadi? Okey. Dadah kalau disalahguna, sebab tu kita ada penggunaan, sebab tu kita punya perkataan adalah penyalahgunaan dadah. Dadah ni disalahgunakan. Asalnya memang adalah untuk perubatan, untuk mengurangkan rasa sakit. Tapi bila dia disalahgunakan, bila disalahgunakan dia kita panggil sebagai penyalahgunaan. Okay, menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Okey, contoh simptom penarikan ni.
awak biasa kan tengok TV ataupun tengok drama ke apa-apalah tengok drama semua, perasankan kalau ada yang melibatkan penagih dadah, kita tengok penagih dadah ni bila dia tak ambil dadah dalam satu jangka masa yang tertentu, dia akan menggeletar, dia akan menggigil, dia akan berpeluh dan dia beremosi, dia mudah naik angin. Ini adalah simptom-simptom penarikan. Okey, jadi itu simptom dia lah. Menggigil, loyal siap muntah, resah dan sedih. Ni sedih, ada yang sedih lah. Tapi dia tak boleh berfikir dengan marah, seterusnya melakukan jenayah. Okey, jadi kita tengok macam mana kesan ni boleh menyebabkan gangguan pada koordinasi badan. Okey, ni dadah. Dadah ni dia akan mengganggu sistem saraf. Dia akan attack sistem saraf. Jadi kesan ni adalah pada sistem saraf di mana dia akan memberi kesan kepada 3 bentuk. Pertama adalah dari segi rangsangan. Kalau dadah ni adalah dadah jenis perangsang, okey, dia perangsang, contoh amfetamin dan metafetamin, dia akan menyebabkan degupan jantung, kadar pernafasan, tekanan darah menjadi lebih aktif, lebih bertenaga. Okey. Kemudian perasaan menjadi ganas. Jadi tak tentu. Jadi tak boleh nak kontrol sebab dia terlalu bersemangat, dia terlalu aktif. Dia sampai tak boleh kawal lah dia punya keseronokan tu. Tenaga dia tu dia tak boleh nak kontrol. Okey. Kalau dia adalah menyebabkan, kalau dia adalah jenis dadah halusinogen dan inhalant, okay, dia akan menyebabkan gangguan lah dari segi persepsi, pemikiran lah, halusinasi, imajinasi dia dan ilusi dia. Dia membayangkan benda yang mungkin akan terjadi, benda yang dia rasa akan terjadi pada diri dia. Padahal benda tu tak jadi pun. Okay, jadi dia membayangkan. Dan dadah juga kalau daripada jenis penenang, okay, dia akan menyebabkan lambatnya degupan jantung, maksudnya relax, tenang. Kadar pernafasan dan tekanan darah akan menjadi rendah, melambatkan. Dan akhirnya apa yang berlaku adalah dia ni lambat bergerak balas lah, tak ada mana-mana rangsangan. Dia akan rasa mengantuk dan dia tak boleh nak kontrol badan dia, koordinasi badan dia akan terganggu. So kesan-kesan dadah kepada sistem saraf ni adalah bergantung pada jenis dadah tu. Kalau dia adalah dadah penenang, maka dia akan relax. Okey, dia akan, so apa perkara yang menyebabkan dia tu relax? Inilah degupan jantung rendah, kadar pernafasan jadi relax, tekanan darah rendah. Dan dia juga boleh menjadi ganas kalau dia adalah dadah jenis perangsang. Okey, dia jadi aktif, dia jadi tenaga, dia jadi sihat. Dan kalau ianya ada dari ada jenis halusinogen dan halusinogen dan apa tadi? Inhalant, dia akan menyebabkan gangguan pada jenis pada pemikiran. Okey. Jadi inilah macam mana kesan menyerang dadah tu. Menyerang sistem saraf yang akan menyebabkan berlakunya 3 situasi bergantung kepada jenis dadah yang diambil. Okey, jadi sebenarnya kenapa orang menagih dadah? Why? How they start? Macam mana dia ni bermula ni menjadi penagih dadah? Okey, kebanyakannya adalah daripada pengaruh rakan sebaya lah. Sebab tu ada pepatah cakap, kita ni kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi, dengan kita pun akan jadi wangi. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang jahat, orang yang buat kesalahan, lama-kelamaan kita juga akan menjadi salah satu benda yang salah. Okey. Jadi penyalahgunaan dadah selalunya adalah bermula daripada pengaruh rakan sebaya yang tak guna. Rakan tak guna, cikgu lebih suka panggil rakan tak bawa faedah. Bukan, rakan tak bawa faedah tu macam baik sangat perkataan tu. Kawan tak guna lah. Kawan yang dia tak nak rosak seorang-seorang, dia nak rosak bersama-sama dengan orang lain. Kenapa aku pula yang seorang-seorang kena rosak ni? Kenapa seorang je yang tak berjaya ni? Kena ajak kawan lain ni bersama-sama pergi ke arah yang jahat, ke arah yang tidak berguna. Sebenarnya ada kawan yang macam ni, dia dengki dengan kita, dia tak suka tengok kita belajar, dia tak suka tengok kita cakap perkataan yang sopan, dia tak suka tengok kita berusaha untuk menjadi berjaya. Memang akan ada kawan macam ni. So kita dah pandai, kita dah besar, kita pilih, kita buat decision kita sendiri.
Okey, kemudian penyebab lain adalah sifat ingin tahulah. Dia tengok kawan dia ni ada banyak masalah. Contoh pada keadaan sekarang kan, PKP ni. Kebanyakan keluarga terjejas. Malu untuk minta bantuan. Jadi dia tengok kawan tu macam relax je. Apa hal lah kawan aku ni relax je. Dia nak tahu. So dia mula bertanya, kau buat apa relax je, aku tengok relax je, tak join ni, tak join tu. Jadi kawan dia akan ajaklah, aku isap gam dia ni. So dia akan mencuba kerana sifat ingin tahu. Kemudian mencari keseronokan dan ingin mengatasi kesedihan atau melupakan masalah. Okay, ini adalah orang yang tak boleh nak berfikir lah. Bila dia terlalu dalam keadaan tertekan dan dia tidak jumpa orang yang dia boleh kongsi masalah, dia akan cuba dengan cara dadah. Padahal semua orang di dunia ni ada masalah, bergantung pada kita lah macam mana cara kita nak menyelesaikan. Bergantung pada kita macam mana kita nak cuba atasi. Awak pun kalau ada masalah kan, mungkin tak boleh share dengan ibu bapa kan, takut nanti ibu bapa marah. Mungkin juga tak boleh share dengan kawan sebab takut kawan pelekeh, takut kawan pula ajak kita buat benda salah. Awak masih ada pilihan guru. Awak boleh ada cikgu kan. Boleh hubungi guru dan semua sekolah ada kaunselor. Rujuklah. Jangan cari keseronokan yang tak betul dengan cara dadah ni lah. Okey, habis cikgunya beletih. Jadi inilah kesan-kesan penyalahgunaan dadah kepada kognisi badan. Okey, ingat dia adalah menyerang sistem saraf. Ingat dia menyerang sistem saraf. Untuk alkohol, dia ada juga kesan pada saraf dengan cara memperlahankan pengalian impuls saraf dan menjejaskan fungsi otak. Dia macam dadah jenis penenang. Okey, jom kita tengok apakah kesan dia. Kesan dadah dan alkohol lah. Okey, pertama ketidakseimbangan hormon. Okey, badan akan mengalami gangguan koordinasi di mana badan akan terdedah pada bahaya dan kecederaan. Kenapa? Bila awak ambil dadah dan minum alkohol, minum arak, awak punya saraf dah tak berada pada keadaan sepatutnya. Dia dah tak dapat kesan perubahan, dia dah tak nampak bahaya depan mata. Yalah sebab dia mabuk. Dia khayal. So padahal depan dia ada kereta yang sedang laju. Dia nak lintas jalan. Dia reseptor mata dia, saraf pada mata dia tak dapat nampak kereta tu tapi tak boleh hantar maklumat tu ke otak. Untuk otak beri arahan kepada kaki, tunggu. Jangan lintas lagi. Tunggu kereta laju tu jalan dulu. Baru awak melintas. Tak boleh. Maklumat tu mata nampak tapi otak tak boleh tafsir. Kenapa otak tak boleh tafsir? Kerana maklumat tu, impuls tu tak dapat disampaikan kepada otak untuk ditafsirkan. Kenapa tak sampai? Sebab adanya dadah dan alkohol ataupun arak dalam badan dia. Okay. Kemudian jadi bila dia tak dapat detect perubahan, jadi terdedahlah pada bahaya dan kecederaan. Jadi tubuh badan akan bertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Okey. Sekiranya kandungan bilangan kuantiti dadah dan alkohol tu terlalu tinggi dan menyebabkan kerosakan pada kelenjar pituitari, maka orang tu tidak akan mengalami pertumbuhan lah ataupun pertumbuhan dia terlalu cepat. Salah satulah. Sebab kelenjar pituitari ni adalah kelenjar yang besar, dia boleh mengawal kelenjar lain. Okey, perkembangan seks sekunder akan terbantu jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi dengan normal. Ni kalau dah daripada darjah 6, daripada skor rendah dah mula isap gam dan kemudian tingkatan 1, tingkatan 2 dah mula advance dah mula cuba ganja, heroin semua. Lama kelamaan akan berlaku kegagalan lah ataupun gangguan kepada hormon estrogen dan testosteron. Jadi perkembangan seks sekunder dia akan terbantu lah. Jadi kita nampak dari segi gangguan pada dia punya kitaran, height dia ke ataupun secara fizikal dia ke tak jadi cantik tak mengikut level yang sepatutnya. Okey, kemudian gejala ketidakseimbangan hormon lah boleh diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penyedap seperti badan jadi terlalu besar atau tinggi atau terlalu kurus, murung, stres je dan cepat lupa ataupun kurang daya ingatan. Inilah dia punya
kesan-kesan ketidakseimbangan hormon. Yang kedua, pertuturan tidak jelas. Okey, mengambil alkohol ataupun minum arak akan memberikan kesan buruk pada bahagian cerebrum dalam otak. Okey, iaitu bahagian yang mengawal pertuturan manusia. Dalam cerebrum ni ada satu bahagian otak tu mengawal pertuturan manusia. Jadi alkohol ni yang banyak akan menyebabkan berlaku impas lah, menghalang pengalihan impas kat sini maklumat. Jadi hal ini menyebabkan mereka yang minum arak alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan tidak jelas macam. Okey, orang yang minum arak yang banyak korang yang tengok cerita Korea kan diorang kan suka celebrate minum soju lah apalah kan. Yang arak tu, yang botol hijau tu. Tengok lepas tu diorang dia akan mula cakap merepek-repek dan akan membongkarkan semua jenis rahsia. Pasal tak? Jadi kenapa jadi macam tu? Arak ni menyebabkan dia tak boleh tapis dah. Apa benda yang perlu cakap, apa benda yang tak perlu cakap. So dia akan cakap merepek-repek. Okay. Kemudian ketiga, tindakan refleks yang lambat. Dia ni tak boleh dah nak memberi rangsangan tak boleh dah bertindak balas pada rangsangan pada refleks tindakan yang sebelum jadi yang dia tak boleh bagi tindak balas pada tindakan refleks. Jadi kenapa? Ini adalah kerana bahan kimia psikoaktif dalam darah dan etanol dan alkohol ni boleh melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Dia melambatkan gerak balas. Jadi bahan kimia ini akan berada di antara neuron eferen dan interneuron dan pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Okey, kaki terima maklumat, pijak ke paku. Okey, kaki sepatutnya bila pijak paku, kaki kita terangkat lah kan. Sepatutnya lah. Tapi untuk orang yang dalam keadaan ketagihan ataupun arak yang banyak ni, dia tak dapat angkat kaki pun, dia pijak je. Tak boleh. Okay, sebab ada bahan yang menghalang penghantaran maklumat tu, penghantaran impuls tu dari satu kawasan ke kawasan lain iaitu di antara neuron eferen dengan neuron interneuron ni, dia duduk di bahan tu duduk di tengah-tengah. Ni saraf neuron eferen, ni saraf neuron interneuron. Sepatutnya dia ni dapat maklumat terus send pada dia ni. Dia ni terima dan hantar ke otak. Tapi sekarang ni maklumat jalan sampai sini. Lepas tu ada pula benda-benda lain, bahan-bahan kimia yang ada dalam dadah dengan arak ni berada di sini. So dia tak boleh sampaikan maklumat. Maklumat tak akan sampai. Setakat sini je lah. So kaki pun tak angkat, pijak paku, pijak je lah. Tak ada perasaan. Okey. Dapat katakan pada penagih dadah. Penagih dadah, awak cucuk lah dia pun. Awak letak, awak ambil lah apa-apa letak depan dia. Dia tak boleh nak bertindak balas secara untuk tindakan refleks lah. Tak boleh. Okay, last sekali hilang keseimbangan. Ni memanglah baik penagih dadah, baik orang yang suka minum arak, jalan tak betul, terhuyur hayang, orang tolak sikit jatuh, langgar anjing pun boleh jatuh. Padahal anjing tu kecil daripada dia. Kenapa ini berlaku? Kerana koordinasi otak lemah. Otak tak boleh kawal tak boleh kawal saraf supaya teruskan berjalan, supaya jangan jatuh. Tak boleh. Jadi hilang keseimbangan. Jadi 4 perkara ni adalah kesan lah macam mana penagihan ni, ketagihan ataupun penyalahgunaan dadah dan alkohol ni bagi kesan pada kita. Ketidakseimbangan hormon, pertuturan tak jelas, tindakan refleks yang lambat dan hilang keseimbangan. Okey. Jadi cikgu rasa kita berhenti setakat sini. Okey, macam banyak pula dah ni kan. Okey, kita berhenti kat sini dan nanti cikgu akan buat satu lagi video YouTube, satu lagi video dan cikgu akan upload untuk menerangkan tentang kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental. Okey, cikgu buka kepada soalan dan cikgu stop recording dululah.